Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Kumpulan 6 akan melakukan perbincangan yang bertajuk Kelab Kulinari. Kumpulan 6 terdiri daripada 8 ahli. Yang pertama sekali ialah Muhammad Iman Sufi bin Jeffrey, bernombor metrik 215820. Yang kedua, Muhammad Arif Aiman bin Muhammad Rizal, 215740. Muhammad Ashraf bin Muhammad Yusof, 215748. Saya, Yasmin Zulaika binti Muhammad Nazir, bernombor metrik 217217. Seterusnya, Nur Amira Liana binti Muhammad Alias 216205, Nur Atikah binti Ma'ruf 216058, seterusnya Nur Atikah 216054. Yang terakhir sekali ialah Muhammad Salman bin Razali iaitu 215911. Baiklah, saya akan teruskan dengan pengenalan. Baiklah, sejak penemuan api, manusia telah menerokai potensi yang boleh dicapai melalui olahan bahan-bahan mentah yang menjadi hasil yang lebih mudah dan lebih lazat untuk dimakan manusia. Resepi terawal secara bertulis pula telah direkodkan adalah sekitar 1600 daripada kerajaan Babylon juga di Iraq. Perkembangan ketamadunan manusia turut menyaksikan evolusi dalam seni kulinari. Setiap tamadun membangunkan resepi dan teknik dan peralatan memasak yang tersendiri sehingga ianya menjadi budaya dan identiti sesuatu kaum. Kewujudan pelbagai menu ini juga dipengaruhi oleh pelbagai faktor seperti agama, iklim, taraf sosial, bahan masakan dan lokaliti. Baiklah, hari ini kita boleh menikmati ratusan ribu menu masakan hasil daripada evolusi ribuan tahun ini. Baiklah, seterusnya ke kelab kulinari. Kelab kulinari merupakan satu kursus dalam bidang masakan, penyediaan makanan, membuat pastri atau kek dan banyak lagi, terutamanya iaitu tertumpu melakukan aktiviti di dapur. Kelab kulinari amat sesuai kepada individu yang berminat untuk mengembangkan kemahiran dalam masakan maupun dalam bidang penyediaan makanan. Seperti yang kita tahu, kulinari juga merupakan seni yang menekankan tata cara atau kemahiran bagi mengetengahkan sesuatu masakan dari tahap persiapan sehingga penghidangan. Seni kulinari juga memberikan pendahan kepada aspek latihan yang khusus serta agresif. Kurikulum yang menekankan kepada asas penting dalam bidang kulinari, membina minat dan ketabahan dalam seni kulinari dan membuka peluang keusahawanan dalam bidang kulinari. Malah, seni kulinari juga mendedahkan kemahiran dan pengetahuan dalam penyediaan makanan, keselamatan dan teknik persembahan makanan yang diperlukan sebagai perendahan awal dalam bidang kulinari. Kesimpulannya, makanan adalah suatu keperluan fisiologi yang mesti dipenuhi untuk kehidupan. Banyak kepentingan yang diperoleh daripada industri kulinari seperti turun-temurun seni kulinari daripada moyang, dari tarikan pelancong, pemodenan seni kulinari dan banyak lagi. Tambahan pula, seni kulinari memberi peluang kepada tukang masak cilik untuk meluahkan kreativiti dalam pembuatan makanan. Dalam proses memasak dan penyajian, seni kulinari dapat menggabungkan rasa, tekstur dan pembentangan secara unik, menciptakan karya seni yang dapat dinikmati dan dihargai. Makanan juga seringkali menjadi lambang kepada sesuatu budaya kaum. Hal ini kerana seni kulinari dapat memperkuat dan menyebarkan warisan budaya resepi tradisional, teknik memasak khas dan pembangunan bahan tempatan yang unik. Sudah terang lagi bersuluh, sebagai generasi muda yang baru menceburi bidang kulinari harus memastikan ilmu dan kemahiran seni kulinari diteruskan sepanjang zaman. Baiklah, kita teruskan lagi dengan logo kelab. Logo kelab kulinari berbentuk bulat dan terdiri daripada 3 warna iaitu merah, hitam dan putih. Pilihan warna gelap melambangkan keberanian dalam menyahut cabaran di dapur, manakala warna putih membawa maksud setiap masakan adalah berdasarkan kasih sayang dan niat yang ikhlas. Selain itu, gambar topi juga membawa maksud setiap ahli kelab punya impian dan matlamat untuk bergelar chef profesional pada satu hari nanti. Terakhir sekali adalah tulisan autentik pula mencerminkan ahli kelab yang sentiasa bersikap tulus dan ikhlas melakukan setiap aktiviti yang dilakukan di dalam dapur. Seterusnya, berikut merupakan visi kelab dan misi kelab. Bagi visi, makanan berkualiti, insan terpelihara dan negara sejahtera. Manakala untuk misi pula, memberikan pendidikan berkualiti kepada murid untuk melahirkan golongan profesional dalam bidang kulinari melalui penerapan teori dan latihan praktikal. Seterusnya, kita pergi pula kepada lagu kelab kulinari.
Lagu kelab kulinari mempunyai 3 rangkap dan setiap satu mempunyai 4 baris. Tujuan lagu kulinari ini dirangka adalah sebagai peringatan kepada ahli kelab untuk menanamkan matlamat dan motif dalam diri setiap kali lagu ini dinyanyikan pada setiap kali perjumpaan. Lagu ini juga membawa maksud kepada ahli kelab untuk sentiasa berusaha dalam mencapai satu matlamat serta menjadikan mesej kesihatan yang baik sebagai tujuan utama kelab. Keperluan analisis. Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengkaji dan mengetahui tentang pandangan mahasiswa terhadap penubuhan kelab kulinari di dalam sekolah. Instrumen yang kami gunakan adalah borang soal selidik melalui internet iaitu Google Form. Dan borang soal selidik ini terbahagi kepada 3 bahagian utama iaitu latar belakang responden, pengetahuan responden mengenai aktiviti memasak dan pandangan responden tentang penubuhan kelab kulinari. Hasil daripada kajian ini, kami mendapat seramai 30 orang responden secara rawak. Latar belakang responden. Bahagian ini hanya mempunyai 2 soalan, iaitu jantina dan pengalaman responden dalam aktiviti memasak. Jantina. Hasil dapatan kajian ini menunjukkan 30 orang responden yang telah soal selidik, seramai 15 orang lelaki bersamaan 50% dan perempuan juga 15 orang iaitu 50%. Oleh yang demikian, kami dapat data yang secara adil jantina yang tidak cenderung kepada satu jantina sahaja. Soalan kedua adalah, adakah anda mempunyai pengalaman dalam memasak? Hasil dapatan kajian yang kami dapat seramai 30 orang responden ini, daripada jumlah ini 90% mempunyai pengalaman dalam memasak, manakala hanya 10% sahaja yang tidak mempunyai pengalaman dalam memasak. Dari segi jantina pula, lebih ramai responden perempuan berbanding lelaki, iaitu perempuan seramai 14 orang responden dan lelaki 13 orang responden yang mempunyai pengalaman dalam memasak ini. Secara keseluruhannya, bagi responden yang tidak punya pengalaman dalam memasak, iaitu 3 orang, yang merupakan 10% daripada keseluruhan responden yang dianalisis. Pengetahuan responden dalam mengenai memasak. Bagi memudahkan penganalisan data responden, soal selidik ini dibahagi kepada 2 bahagian, iaitu bahagian pertama yang melibatkan dua pilihan jawapan saja, ya atau tidak, dan bahagian kedua menjelaskan 4 pengetahuan responden seperti yang kami soal selidik kepada responden. Soalannya adalah, adakah anda biasa memasak di rumah? Dalam data tersebut, ada 30 orang responden menjadi sampel ini. Daripada jumlah ini, 60% ataupun 18 orang responden memasak secara berkala di rumah. Sementara 40% pula, iaitu 12 orang, tidak biasa memasak di rumah. Daripada jumlah responden ini, 11 orang iaitu 37% adalah lelaki dan 7 orang iaitu 23% adalah perempuan. Ini bermakna dalam kumpulan ini lebih banyak lelaki yang biasa memasak berbanding perempuan. Bagi responden yang tidak biasa memasak pula, iaitu 4 lelaki seramai 13% dan 8 responden perempuan 27% termasuk dalam kategori ini. Ini menunjukkan bahawa dalam kumpulan responden ini yang tidak biasa memasak di rumah, lebih banyak perempuan termasuk dalam kategori ini berbanding lelaki. Jumlah keseluruhan bagi responden yang tidak biasa memasak adalah 12 orang. Seterusnya ialah, soalannya adalah, apakah jenis-jenis hidangan yang biasa memasak di rumah? Daripada hasil kajian ini, terdapat kecenderungan bagi jenis hidangan biasa dimasak oleh responden. Masakan pertempatan adalah yang paling kerap yang dimasak oleh kedua-dua jantina ini, iaitu lelaki sebanyak 33% dan perempuan seramai 30%. Ini menunjukkan kecenderungan yang tinggi untuk biasa masak tradisional ataupun tempatan. Masakan barat pula juga dianggap sebagai hidangan yang biasa masak di rumah, walaupun dalam bilangan yang lebih rendah berbanding masakan tempatan. Untuk lelaki sahaja hanya 70% yang memasak hidangan barat, manakala perempuan pula adalah 10%. Sementara itu, masakan Asia pula tidak terlalu kerap yang dimasak oleh responden. Hanya beberapa responden sahaja yang memasak masakan Asia ini, iaitu 3% lelaki dan 3% perempuan.
yang menghidangkan jenis masakan ini. Tidak ada responden yang menyatakan masakan lain-lain. Sementara kategori tiada pula hanya 7% lelaki dan 7% perempuan yang menyatakan tidak memasak. Seterusnya adalah berapa kerapkah anda memasak dalam tempoh seminggu? Daripada data kekerapan memasak dalam tempoh seminggu ini, kami dapat perhati terdapat beberapa corak yang boleh diperhatikan. Bagi lelaki, 13% memasak setiap hari dan jumlah yang hampir serupa, 13% juga menyatakan tidak memasak dalam tempoh seminggu. Sementara itu, 7% memasak sebanyak 4 kali seminggu dan 17% memasak 2 kali seminggu. Bagi responden perempuan, 10% memasak setiap hari dan 3% memasak 4 kali seminggu dan 30% memasak 2 kali seminggu. Sama seperti lelaki, 7% juga menyatakan bahawa mereka tidak memasak dalam tempoh seminggu. Jadi dalam kumpulan ini, terdapat perbezaan dalam kekerapan memasak antara lelaki dan perempuan. Lebih ramai responden perempuan yang memasak setiap hari berbanding lelaki, tetapi jumlah yang tidak memasak dalam tempoh seminggu hampir serupa antara kedua-kedua jantina ini. Selain itu, lebih banyak perempuan yang memasak 2 kali seminggu berbanding lelaki dalam kumpulan dalam soalan ini. Soalan seterusnya adalah apakah faktor yang mendorong anda untuk terlibat dalam aktiviti memasak? Berdasarkan hasil data yang diberikan kedua-dua lelaki ini, kedua-dua responden iaitu lelaki dan perempuan, kecenderungan minat adalah faktor utama yang mendorong mereka untuk terlibat dalam aktiviti memasak. Untuk lelaki sahaja iaitu sebanyak 33% menyatakan minat sebagai faktor utama, manakala perempuan pula 23% menyatakan faktor ini. Pembangunan kemahiran diri adalah faktor kedua penting bagi responden, dengan 10% lelaki dan 17% perempuan yang menyatakan bahawa ini adalah faktor yang mendorong mereka untuk memasak. Faktor sosial seperti majlis keramaian tidak dianggap sebagai faktor utama dalam aktiviti memasak ini. Hanya sebahagian kecil saja yang menyatakan faktor ini sebagai dorongan untuk terlibat dalam aktiviti memasak ini. Terdapat juga responden yang menyatakan bahawa tiada faktor yang mendorong mereka yang terlibat dalam aktiviti memasak, tetapi jumlah ini adalah minoriti dalam kumpulan responden ini. Soalan seterusnya adalah apakah kebaikan yang diperolehi dalam melakukan aktiviti memasak? Hasil data yang kami dapat daripada responden, dalam kebaikan yang diperolehi dengan melakukan aktiviti memasak, seramai 4 orang yang telah memilih jawapan meningkatkan kemahiran adalah salah satu kebaikan kebaikan yang tertinggi, iaitu sebanyak 23% lelaki dan 23% perempuan. Menjana idea dan kreativiti adalah salah satu kebaikan yang disertakan oleh responden dari kedua jantina ini, dengan 10% lelaki dan 10% perempuan yang menganggap aktiviti memasak ini sebagai cara untuk menjana idea dan kreativiti. Selain itu juga, meluang masa adalah faktor yang sedikit berbeza antara lelaki dan perempuan. Maafkan saya. Bagi lelaki adalah 17% melihat aktiviti memasak ini sebagai cara untuk meluangkan masa, manakala perempuan hanya 10% sahaja yang melihat demikian. Bagi kesihatan pula, dilihat hanyalah sebanyak 70% responden perempuan dalam aktiviti memasak dan tiada responden lelaki menyatakan kesihatan sebagai kebaikan yang diperolehi dalam aktiviti memasak. Seterusnya adalah soalannya adalah adakah anda pernah mengikuti kelas memasak? Dalam kelas responden ini terdapat seramai 30 orang responden ini. Daripada jumlah tersebut, 23% ataupun 7 orang pernah mengikuti kelas memasak, manakala 77% majoritinya ataupun 23 orang responden tidak pernah mengikuti kelas memasak ini. Daripada jumlah ini, lelaki iaitu 13% atau 4 orang pernah mengikuti kelas memasak, manakala 37% pula atau 11 orang responden tidak pernah mengikuti kelas tersebut. Bagi responden perempuan, 10% atau 3 orang responden pernah mengikuti kelas memasak, manakala 40% tidak pernah ataupun 12 orang responden tidak pernah mengikuti kelas memasak. Jadi,
sebagai kecil dari keseluruhan ini sebenarnya tidak yang pernah mengikuti kelas memasak ini. Ini menunjukkan bahawa mereka memasak ini hanya untuk mereka sahaja, tanpa mereka belajar sendiri ataupun belajar daripada ibu bapa sahaja. Okay, seterusnya adalah pandangan responden tentang penubuhan kelab menari. Bahagian soalan ini lebih menekan kepada rasional penubuhan kelab menari di dalam sekolah dari kalangan mahasiswa. Hasil daripada kajian ini diperoleh dari kaji mengikuti kesesuaian pandangan responden. Okey. Daripada data di atas ini, di atas ini menunjukkan bahawa 30 orang responden bagi memilih jawapan sangat setuju, tidak setuju, kurang setuju dan sangat setuju. Daripada majoriti besar daripada soalan soalan 9, iaitu apakah pandangan tentang penubuhan kad kulinari di sekolah. Daripada 30 orang responden ini, majoriti besarnya iaitu 21 orang ataupun 70% sangat setuju dengan penubuhan kelab kulinari ini di sekolah. Sementara 9 orang ataupun 30% lainnya setuju dengan idea tersebut. Ini menunjukkan sokongan mahasiswa-mahasiswa ini dari segi pandangan mereka terhadap penubuhan kulinari ini di dalam sekolah adalah sangat penting untuk kalangan pelajar. Selain itu juga, soalan 10 iaitu kelab kulinari dapat membantu dalam pengembangan kemahiran kulinari pelajar. Daripada 30 orang responden ini, 22 orang responden ataupun 73 orang 73% sangat setuju bahawa kulinari dapat membantu dalam pembangunan kemahiran mereka. Sementara 8 orang ataupun 27% setuju dengan pandangan ini. Keputusan ini menunjukkan bahawa majoriti besar responden percaya bahawa kelab kulinari ini dapat memberikan sumbangan yang signifikan dalam pembangunan kemahiran kulinari pelajar. Soalan akhir iaitu soalan 11, iaitu kelab kulinari dapat menyokong perkembangan kemahiran interpersonal dalam kalangan pelajar. Daripada 30 orang responden ini, majoriti besarnya iaitu 18 orang ataupun 60% sangat setuju bahawa kelab kulinari ini dapat menyokong perkembangan kemahiran interpersonal dalam kalangan pelajar. Sementara 10 orang ataupun 33% setuju dengan pandangan ini. 2 orang ataupun 7% kurang setuju bagi soalan pandangan ini. Ini menunjukkan bahawa dari segi kemahiran interpersonal, masih terdapat majoriti yang besarnya percaya bahawa kelab kulinari ini dapat memberi sokongan yang penting dalam perkembangan aspek di dalam kalangan pelajar. Soalan terakhir iaitu, menurut pandangan anda, apakah yang membuat anda tertarik untuk menyertai kelab kulinari ini? Hasil dapatan kajian yang kami dapat ialah menunjukkan pandangan responden tentang ketertarikan untuk menyertai kelab kulinari ini. Seramai 14 orang responden yang telah memilih pendedahan kepada budaya makanan yang berbeza sebagai pilihan mereka, dengan pendapatan kajian tertinggi iaitu 20% lelaki dan 27% perempuan. Ini menunjukkan alasan yang paling menarik bagi responden untuk menyertai kelab kulinari ini. Sementara itu, peluang pembelajaran yang menarik dipilih oleh responden lelaki iaitu 13% dan 15 responden perempuan iaitu 17% menunjukkan minat dalam mempelajari sesuatu yang baru dan menarik dalam dunia kulinari ini. Walau bagaimanapun, faktor-faktor lain seperti kerjasama dalam pasukan dan kesempatan untuk berkongsi serta menunjukkan bakat tidak mendapat sokongan yang tertinggi dalam kumpulan responden ini. Ini menunjukkan bahawa aspek pendedahan kepada budaya makanan yang berbeza dan peluang pembelajaran adalah faktor yang paling menarik bagi responden untuk menyertai kelab kulinari ini. Sekian daripada saya. Terima kasih.
Pernyataan falsafah membina modal insan yang berkualiti dan berterampilan tinggi dalam membentuk disiplin, sikap sopan santun serta kreativiti dan inovatif. Penghayatan dalam aspek tersebut dapat memberi manfaat besar kepada individu, masyarakat dan juga negara. Ianya boleh diinterpretasikan sebagai proses pembentukan individu dengan menyertai kelab kulinari. Ini membentuk kesiapan dalam aspek spiritual dan ketahanan emosi individu yang terlibat. Individu tersebut terdedah kepada pelbagai situasi yang memerlukan kerjasama, kreativiti dalam mencipta hidangan dan disiplin dalam mengurus masa serta tugas. Proses pembelajaran dalam kelab ini membangunkan kemahiran kritis, memupuk keberanian untuk mencuba perkara baru dan meningkatkan daya adaptasi terhadap keadaan yang sentiasa berubah. Seterusnya, pembelajaran ini juga melibatkan aspek-aspek emosi dan spiritual. Ketika individu terlibat dalam proses kulinari, mereka belajar mengenai kehalusan rasanya, kesabaran dalam proses memasaknya, serta menghargai proses keseluruhan dalam mencipta sesuatu hidangan yang berkualiti. Ini membentuk kesedaran tentang penghormatan terhadap makanan dan budaya makan di kalangan masyarakat. Hal ini sekaligus memupuk nilai-nilai seperti kesabaran, kegigihan, dan apresiasi terhadap keunikan dalam kalangan masyarakat. Seterusnya, rasional. Yang pertama ialah tingkat kualiti pembangunan insan secara menyeluruh. Yang kedua, keterampilan dalam bersosial. Yang ketiga, memberi sumbangan yang besar pada individu dan kemakmuran negara. Dan sekali yang keempat, memperkukuhkan nilai-nilai yang sejajar dengan matlamat pendidikan kebangsaan. Seterusnya adalah program konsep. Untuk kelab kulinari ini menggunakan 3 program konsep iaitu menggunakan pendekatan teknikal saintifik, yang kedua pelajar sebagai sumber reka bentuk kurikulum dan yang ketiga adalah reka bentuk berpusatkan pengalaman. Untuk pendekatan teknikal saintifik tadi, yang pertama untuk huraiannya adalah bertujuan untuk mengkaji sejauh mana perkembangan kurikulum itu dapat berfungsi sebagai suatu pelan yang dapat memastikan persekitaran pembelajaran pelajar adalah selaras dengan keperluan yang diperlukan oleh mereka. Dan pendekatan ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam memastikan pelaksanaan PDP dapat berlandaskan dengan garis panduan yang telah ditetapkan. Dan dalam pendekatan teknikal saintifik ini terdapat model Taylor yang menekankan sesebuah organisasi supaya pengalaman pembelajaran pelajar adalah dilaksanakan secara lebih tertib untuk mencapai hasil yang optimum seperti yang dirancang. Dan untuk rasionalnya adalah pendekatan ini digunakan dalam perkembangan kurikulum untuk memudahkan golongan pendidik itu sendiri iaitu guru untuk menganalisis keperluan kurikulum yang diperlukan oleh seseorang pelajar. Dan bidang kulinari ini mempunyai skop yang luas untuk diterokai, membuatkan perhatian atau perancangan yang lebih diperlukan untuk menguruskan kelab ini. Dan bentuk pengajaran yang komprehensif juga mempengaruhi dan memberi peluang untuk pelajar memahami dan memanfaatkan perkara yang mereka akan pelajari. Seterusnya adalah program konsep iaitu pelajar sebagai sumber reka bentuk kurikulum. Untuk huraiannya adalah reka bentuk ini merujuk kepada usaha penyusunan dan organisasi komponen-komponen yang terdapat dalam sesuatu kurikulum yang menekankan kepada tahap kefokusan pelajar. Dan pendekatan reka bentuk ini memberi tumpuan kepada keperluan dan pengalaman pelajar itu sendiri. Dan secara tidak langsung ia membolehkan pelajar memahami isi kandungan dan intipati yang dipelajari mereka sewaktu berada di kelab kulinari ini. Dan untuk rasionalnya adalah dapat menjadikan pelajar lebih peka dan dapat memainkan peranan mereka sendiri dalam pembelajaran dan meningkatkan motivasi pelajar serta mereka akan lebih mahir dalam pengurusan masa dan kreativiti diri mereka juga dapat ditingkatkan. Dan
kelab kulinari ini memberikan peluang kepada pelajar untuk lebih berinteraksi dan terlibat secara langsung dalam aktiviti kelab yang dianjurkan. Seterusnya adalah program konsep yang ketiga adalah reka bentuk berpusatkan pengalaman. Untuk huraiannya, reka bentuk ini merupakan reka bentuk yang berfokuskan kepada perubahan dan kemajuan serta menitik beratkan PDP yang berpusatkan pelajar. Reka bentuk ini juga adalah mirip dengan reka bentuk berpusatkan pelajar dan sikap atau diri pelajar itu sendiri mampu dijadikan sebagai panduan dalam reka bentuk ini kerana ia turut mempengaruhi cara pelajar itu sendiri untuk belajar bagi membangkitkan minat mereka untuk terus menerokai kelab ini. Dan bagi rasionalnya adalah pengalaman yang dilalui sepanjang kelab ini akan memberikan keistimewaan kepada pelajar itu sendiri untuk merasai sendiri pengalaman dan pengalaman dalam kelab kulinari itu adalah sebagai suatu pengalaman yang sangat unik dan pendidikan melalui kelab ini dapat memberikan pelajar itu merasai pengalaman yang berada dalam dunia masakan untuk menyediakan mereka untuk hari-hari yang mendatang. Dan yang terakhir adalah pendidikan seperti kelab kulinari ini dapat memberikan pelajar itu ruang untuk menyerlahkan potensi atau bakat mereka dari segi kemahiran dalam seni kulinari ini. Seterusnya kita akan pergi ke matlamat penubuhan kelab kulinari. Matlamat penubuhan kelab kulinari yang pertama adalah untuk melahirkan pelajar-pelajar yang bermotivasi, kreatif, berkemahiran dan bekerjasama. Hal ini dikatakan demikian kerana para pelajar dapat mendisiplinkan diri masing-masing sewaktu aktiviti memasak dijalankan. Sebagai contoh, mereka akan mematuhi arahan tenaga pengajar dengan baik, seperti mereka perlu memakai apron, tidak dibenarkan memakai sebarang perhiasan, dan harus menutup kepala bagi yang tidak bertudung. Matlamat yang kedua adalah untuk mengajar kemahiran matematik. Pelajar yang menyertai kelab ini secara tidak langsung akan mempelajari ilmu matematik. Mereka akan diajar untuk membuat anggaran pada setiap sukatan bahan masakan yang akan dimasak oleh mereka bagi mengelakkan pembaziran yang ketara. Okey, matlamat yang ketiga adalah untuk melatih pelajar untuk berdikari. Pelajar-pelajar yang menyertai kelab ini akan cuba sedaya upaya untuk menyiapkan juadah makanan mereka tanpa meminta sebarang bantuan daripada orang sekeliling. Sebagai contoh, apabila ibu bapa mereka tiada di rumah, mereka boleh menyediakan sendiri juadah makanan untuk diri mereka sendiri dengan menggunakan skill-skill masakan yang telah mereka pelajari sewaktu mereka menyertai kelab ini. Okay, matlamat yang terakhir adalah untuk melahirkan pelajar yang berkualiti dan seimbang. Pelajar yang mampu menyeimbangkan antara akademik dan kurikulum tanpa berat sebelah. Pelajar sebegini seharusnya dilahirkan lebih ramai bagi mengharumkan nama sekolah, bahkan juga akan ke peringkat yang lebih tinggi. Objektif bagi kelab kulinari ini ditubuhkan adalah untuk memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi dan bakat dalam seni kulinari. Bidang seni kulinari adalah satu bidang yang mengaplikasikan kemahiran serta pengetahuan dalam penyediaan makanan, khususnya dalam seni masakan. Bidang kulinari ini bukanlah satu bidang yang khas untuk masakan sahaja, namun ia juga memfokuskan
seni masakan dan keselamatan dalam masakan. Jadi, rasionalnya di sini adalah kelab kulinari ini akan diajar oleh pengajar yang lebih mahir dan profesional bagi menjamin keberkesanannya terhadap pelajar. Pelajar juga akan diberi peluang untuk mengasah bakat serta pelajar juga diberi peluang. Objektif bagi kelab kulinari ini ditubuhkan adalah untuk memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi dan bakat dalam seni kulinari. Bidang seni kulinari adalah satu bidang yang mengaplikasikan kemahiran serta pengetahuan dalam penyediaan makanan, khususnya dalam seni masakan. Bidang kulinari bukanlah bidang yang khas untuk belajar memasak, namun ia juga memfokuskan seni masakan dan juga keselamatan. Sesetengah pelajar tidak mempunyai peluang untuk belajar maupun mengembangkan potensi yang sedia ada di rumah. Oleh itu, apabila sekolah atau institusi pengajian menubuhkan kelab kulinari, pelajar dapat mempelajari bidang masakan dan mengembangkan bakat dan potensi yang sedia ada. Rasionalnya di sini adalah kelab kulinari ini akan diajar oleh pengajar yang lebih mahir dan profesional bagi menjamin keberkesanannya terhadap pelajar. Pengajar yang profesional mempunyai lebih pengetahuan dan sangat sesuai untuk mengajar pelajar yang ingin mengembangkan potensi dan bakat dalam bidang seni kulinari. Seterusnya, dapat melahirkan pelajar yang mengambil kira aspek penting pengurusan makanan seperti penyediaan makanan, keselamatan persekitaran, persembahan dan kebersihan makanan. Rata-rata pelajar sudah pun mengetahui cara memasak, tetapi tidak semua pelajar mengambil kira aspek penting dalam pengurusan makanan. Jadi, pembelajaran dalam kelab kulinari ini akan memberi pemahaman tentang betapa pentingnya memilih bahan makanan yang sihat, bagaimana penyediaan makanan dilakukan dan juga keselamatan dalam persekitaran. Rasionalnya di sini, pelajar akan didedahkan dengan kepentingan dalam memilih bahan makanan mengikut nutrien badan seseorang. Selain itu, pelajar juga akan mempelajari cara merancang hidangan dan cara untuk mempersembahkan hidangan tersebut menggunakan kreativiti masing-masing. Baiklah, seterusnya kita akan pergi ke slide pengalaman pembelajaran dari segi pada kandungan. Okey, pengalaman pembelajaran merupakan satu proses yang dialami oleh seseorang dalam mempelajari sesuatu perkara daripada segi pengetahuan dan pemahaman menerusi permahatian sekeliling serta interaksi sesama manusia. Baiklah, di sini terdapat 3 tujuan utama dalam pengalaman pembelajaran untuk kelab kulinari. Yang pertama, merangsang daya pemikiran pelajar untuk menjadi lebih kritis, dapat memupuk minat dan meningkatkan pengetahuan pelajar dalam kelab kulinari dan mengembangkan potensi pelajar dalam dunia kulinari. Seterusnya, kita pergi kepada kandungan pertama untuk pengetahuan. Terdapat 4 elemen yang telah saya senaraikan, iaitu pengenalan kelab kulinari, pengenalan konsep pecahan kelab kulinari, kita adalah aktiviti kelab kulinari dan aplikasi kelab kulinari dalam kehidupan seharian. Baiklah, pengenalan kepada kelab kulinari, iaitu kelab kulinari merupakan satu seni yang menonjolkan tata cara atau kemahiran untuk mengetengahkan suatu masakan daripada tahap pengendaan hingga penghidangan makanan. Kulinari ini memberi pendahan kepada aspek latihan yang khusus serta agresif, kurikulum yang menekankan kepada asas penting dalam bidang tersebut. Dan juga membina minat dan ketabahan seseorang dalam membuka peluang untuk mencapai bidang keusahawanan. Oleh itu, seni kulinari juga memberikan pendahan kemahiran dan pengetahuan dalam bidang makanan, keselamatan dan teknik persembahan makanan yang diperlukan untuk berjaya pada peringkat industri dalam negara kita.
Tujuan kelab ini dibuat adalah untuk memperkenalkan kepada pelajar berkaitan skop bidang kulinari yang mana berfokuskan kepada uh, untuk melahirkan pemimpin yang berkaliber. Seterusnya, pergi kepada pengenalan konsep latihan kelab kulinari. Sebelum kelas atau latihan dimulakan, infrastruktur atau guru akan terlebih dahulu memberi taklimat kepada pelajar mengenai konsep dan aktiviti yang akan dijalankan dalam kelab kulinari. Mengikut modul yang telah disenaraikan, aktiviti latihan dipercayakan kepada satu pelajaran seperti teori dan seni dekorasi, persembahan makanan, pengurusan operasi makanan, penyediaan makanan, serta sistem fikir dalam masakan. Materi ini dilihat dapat mengembangkan potensi diri serta untuk jati diri mereka untuk lebih matang, aktif dan berkreatif. Oleh yang demikian, kesemua konsep yang telah dipelajari ini akan diaplikasikan dalam program komuniti bagi menguji dan menghargai pelajar dalam bidang masakan. Seterusnya, dalam etika aktiviti kelab kulinari. Etika merupakan satu prinsip yang menjadi pegangan individu. Setiap perubahan kelab mempunyai etika yang menjadi garis panduan untuk setiap ahlinya. Etika bagi kelab kulinari adalah menjalankan aktiviti yang mana perlu mematuhi sistem PKK iaitu proses keselamatan dan kesihatan makanan. Hal ini sangat dititikberatkan dalam kelab kulinari kerana untuk mengelakkan masalah yang berlaku seperti keracunan makanan dan sebagainya. Panduan keselamatan juga diberitahu supaya pelajar dapat mengawal segala kecelakaan yang berlaku ketika proses memasak. Dan akhir sekali adalah aplikasi kelab kulinari dalam kehidupan seharian. Operasi kelab kulinari merangkumi aktiviti seperti program memasak bersama komuniti, pengurusan operasi sistem 3T dalam masakan dan kemudian pada tahap penilaian. Aktiviti ini dijalankan adalah untuk memberi pelajar merasai pengalaman pembelajaran yang menyenangkan sampai menimba ilmu berkaitan masakan. Oleh yang demikian, aplikasi terhadap aktiviti kelab ini dapat memberikan semangat dan menyemarakkan lagi minat mereka untuk mempelajari dunia masakan dan keusahawanan serta kepimpinan. Adalah kita akan pergi ke seterusnya. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada pengalaman pembelajaran daripada segi kemahiran. Terdapat 3 kemahiran yang saya nyatakan di sini iaitu komunikasi dua hala, kemahiran amali memasak dan kemahiran dalam mengendalikan pengurusan operasi dapur. Baiklah, untuk komunikasi dua hala, komunikasi adalah merupakan satu elemen yang penting dalam sisi pembelajaran dan pengajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Hal ini dikatakan demikian kerana komunikasi yang berkesan akan menyebabkan berlakunya pertukaran idea dan pendapat dalam kalangan pelajar dan guru. Komunikasi dua hala adalah sangat penting untuk pelajar menyuarakan pendapat dan menerima pendapat orang lain. Seterusnya, komunikasi dua hala ini dapat dilihat ketika pada minggu siswa kenal yang mana guru meminta pelajar untuk mengenalkan diri mereka di hadapan rakan yang lain. Selain itu, komunikasi dua hala ini juga bertujuan untuk meningkatkan tahap keyakinan diri mereka dalam kemahiran pengucapan awam ataupun berinteraksi secara di halayak ramai. Oleh itu, oleh yang demikian, pemahaman sesuatu perkara itu datangnya daripada komunikasi. Pak kata pepatah, malu bertanya sedalam maka bertanyalah kepada seseorang yang berilmu agar kepuasan kefahaman dalam sesuatu ilmu itu kita dapat capai. Seterusnya, untuk amali memasak. Okey, amali memasak adalah merupakan satu latihan yang sangat menyeronokkan di mana pelajar dapat mempelajari banyak kemahiran teknik jenis makanan dan budaya negara luar. Hal ini dikatakan demikian kerana memasak merupakan satu elemen penting dalam kehidupan kita. Maknanya ilmu yang sebegini mudah untuk diproses kerana implementasinya yang jelas terhadap kehidupan seharian. Maksudnya pelajar dapat berasimilasi dengan kemahiran memasak ini kerana dia adalah merupakan satu ilmu yang penting dalam kehidupan. Oleh yang demikian, platform sebegini perlulah
dipertingkatkan dan diperluaskan supaya semua pelajar kita dapat kemahiran ini, kerana kemahiran ini sangat berguna untuk kehidupan sendiri. Dan akhir sekali adalah kemahiran dalam mengendalikan pengurusan operasi dapur. Pengurusan operasi dapur merupakan perkara yang penting dalam mengendalikan makanan dan masakan. Hal ini dikatakan kerana di dalam subtopik ini pelajar akan mempelajari untuk mengenali makanan dan mereka juga akan belajar untuk cara menjadi usahawan muda, yang mana dalam subtopik ini kita akan ajar juga berkaitan pengurusan kewangan dan cara-cara untuk mula menapak dalam dunia perniagaan. Okey, seterusnya kita pergi kepada kandungan yang ketiga, iaitu nilai. Okey, nilai di sini terdapat 3 elemen, iaitu nilai terhadap ahli kulinari, nilai terhadap masyarakat dan nilai terhadap diri sendiri. Bagi nilai terhadap ahli kelab kulinari, yang mana ahli adalah merupakan satu tulang belakang yang penting dalam satu organisasi kelab, kerana tanpa adanya ahli-ahli ini maka kelab itu tidak akan tertubuh dan tidak akan berjalan aktif. Dan ahli kelab juga berperanan dalam menggiatkan aktiviti kelab supaya objektif kelab itu tercapai dan memberikan manfaat banyak kepada orang lain. Okey, tujuan penumbuhan kelab kulinari ini adalah untuk membantu pelajar untuk mendapatkan pengalaman pembelajaran berkaitan masakan, dan ini memupuk pelajar untuk berkreatif serta berdisiplin. Oleh itu, perkara sedemikian akan memberikan satu perspektif yang baik terhadap pelajar dalam memupuk minatnya dalam kelab masakan ini. Seterusnya kita pergi kepada nilai terhadap masyarakat. Okey, nilai terhadap masyarakat adalah merupakan satu sosialisasi pelajar sekolah dengan komuniti setempat untuk membina satu kelompok masyarakat yang harmoni dan saling cakna antara satu sama lain. Hal ini dikatakan demikian kerana kepribadian seseorang itu dipengaruhi dengan persekitaran kelompok masyarakat yang ada pada ketika itu. Baiklah, masyarakat itu jika elok masyarakat, maka kepribadian seseorang itu juga elok. Dan program ini bertujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahim bersama masyarakat setempat, dan ada juga pertukaran idea sesama masyarakat. Oleh itu, program ini juga mengajar pelajar tentang nilai-nilai adab dan hormat apabila berinteraksi atau bergaul dengan masyarakat yang kira-kira mempunyai daripada lapisan pelbagai umur. Okay, seterusnya nilai terhadap diri sendiri. Nilai terhadap diri sendiri pada pendapat saya adalah nilai yang memberikan impak yang begitu signifikan kepada diri pelajar adalah nilai kepimpinan itu sendiri. Okey, seperti yang diperjelaskan bahawa dalam program kelab kulinari ini ada satu program bersama komuniti. Maksudnya pelajar akan mengelolakan program tersebut dengan sendirinya dengan bantuan guru-guru. Baiklah, fokus utama kelab ini ditubuhkan selain daripada ilmu memasak adalah juga ilmu kepada peniadaan kepada melahirkan pemimpin yang berkaliber. Watak kepimpinan perlu dicorak dalam diri pelajar supaya kelak nanti kita akan dapat menjadikan mereka sebagai pelapis kepada pemimpin dunia pada hari ini. Okey. Seterusnya iaitu pengalaman pembelajaran, iaitu terdapat 7 aktiviti. Yang pertama sekali ialah aktiviti pengenalan kelab. Bagi huraian pengenalan kelab ialah pada awalnya kami akan mengadakan sesi perjumpaan ahli kelab bagi mendedahkan maklumat berkaitan kelab memasak. Antara perkara yang akan dikongsikan ialah objektif, matlamat yang ingin dicapai, keistimewaan dan kemahiran serta kepentingan dan perancangan yang akan dilaksanakan di dalam pertubuhan kelab ini. Selain itu, kami juga akan melengkapkan carta organisasi. Ia adalah seperti mesyuarat agung yang biasanya dijalankan oleh setiap kelab.
Carta organisasi merupakan sekumpulan orang yang mempunyai pangkat jawatan kuasa untuk menjalankan setiap tugas bagi mencapai sesuatu objektif. Sebagai contoh, grup penyelaras kelab akan melantik pengurusi, naib pengurusi, setiausaha, bendahari dan ahli jawatan kuasa yang lain. Pemilihan ini akan dilakukan mengikut majoriti undian dan guru-guru dan pelajar yang mengundinya. Bagi rasional aktiviti ini ialah sesi pengenalan kelab ini dijangka akan mendapat gambaran sebenar kepada pelajar tentang kelab dan dapat lebih mengenal secara lebih mendalam tentang kelab kulinari. Sebagai contoh, pelajar yang sebelum ini tidak mengetahui tentang masakan akan lebih tahu dan faham tentang masakan tersebut apabila menyertai kelab ini. Hal ini penting bagi memberi para pelajar gambaran yang jelas tentang pengetahuan asas berkenaan masakan. Sesi ini juga bertujuan untuk menarik minat para pelajar untuk menyertai kelab ini kerana mereka telah didedahkan tentang kelebihan serta faedah yang bakal diperoleh ketika memasak. Bagi aktiviti mengorganisasi carta organisasi, aktiviti ini sangatlah wajar dilaksanakan sebagai pemangkin dan asas penubuhan sesuatu kelab. Hal ini kerana ia dapat mencungkil bakat kepimpinan serta sifat ketokohan dalam diri pelajar. Mereka perlu bersikap bertanggungjawab, adil dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas. Selain itu, dapat memupuk sikap tolong-menolong serta toleransi antara ahli kelab serta ahli jawatan kuasa yang terlibat. Semestinya, apabila suatu program diusahakan, mereka perlu menggambling tenaga dan membantu antara satu sama lain demi kejayaan program tersebut. Bagi aktiviti yang seterusnya ialah seni kulinari. Bagi huraiannya ialah seni kulinari membawa maksud yang berbeza dari segi masakan. Hal ini kerana seni kulinari merangkumi kemahiran dan kesenian dalam memasak masakan pada masa kini sehingga mendapat perhatian ramai. Seni kulinari bukan hanya sekadar masakan atau tahu memasak, tetapi ia membabitkan penyediaan makanan, pastri atau kek dan banyak lagi yang berkaitan dengan aktiviti masakan. Oleh itu, kerjaya dalam bidang ini diiktiraf sebagai kerjaya profesional yang memerlukan kreativiti dan kepakaran yang sangat tinggi. Secara khususnya, kelab ini akan membantu pelajar dengan menunjukkan tata cara atau kemahiran bagi mengetengahkan suatu masakan dari tahap persiapan sehingga hidangan. Melalui pendedahan ini, para pelajar dapat mengalami aspek latihan yang khusus serta agresif disambil membina minat dan ketabahan dalam seni kulinari. Bagi rasional aktiviti ini ialah pendedahan seni kulinari dapat memberi gambaran sebenar kepada para pelajar tentang bidang kulinari ini. Para pelajar yang menyertai kelab ini akan terdedah dengan skill dan pengetahuan dalam penyediaan makanan, keselamatan dan teknik persembahan makanan yang diperlukan untuk menyertai kerjaya kemasukan awal dalam industri perkhidmatan makanan. Aktiviti ini wajar diterapkan dalam kelab kulinari juga disebabkan industri ini menjadi kerjaya sebagai chef atau tukang masak profesional. Bukan sahaja sebuah kerjaya yang mudah serta sangat dikagumi ramai orang. Terutama sekali bagi pelancong dari luar negara, boleh disebabkan kebolehan dan kemahiran yang dimiliki. Para pelajar berpeluang mengalami pengalaman sebenar sepanjang menyertai kelab ini, terutama kepada pelajar yang minat untuk memilih bidang ini sebagai kerjaya mereka. Bagi aktiviti yang seterusnya ialah aktiviti 3 iaitu latihan memasak. Pengisian utama kelab kulinari sudah terang berseluruh merupakan sesi latihan memasak. Kelas latihan ini akan diadakan pada setiap minggu dan kebiasaannya pihak pengurusan kelab akan mendapatkan khidmatan chef masakan yang berpengalaman untuk mengajar dan membimbing ahli kelab tentang asas masakan sebagai instruktor. Melalui kelas ini, para pelajar akan menduduki 2 kelas iaitu kelas teori dan praktikal. Sebagai contoh, para pelajar akan mempelajari tentang teori masakan semata iaitu teknik masakan, manakala di kelas praktikal pula, para pelajar dapat mempraktikkan teknik masakan tersebut. Kelas latihan ini juga membantu para pelajar mengenali konsep masakan yang berlainan agar mempunyai keberbagaian. Antara konsep yang diketengahkan ialah masakan tradisional, barat, masakan Melayu dan masakan baba dan nyonya. Bagi memastikan kelancaran sesi latihan ini, para pelajar perlu bersetuju untuk membayar yuran kelab bulanan bagi menampung bayaran upah chef pengajar masakan tersebut. Rasionalnya, sesebuah hidangan masakan memerlukan banyak latihan untuk menjamin tahap kualiti masakan yang optimum. Selain itu, dengan memperbanyak latihan, para pelajar akan lebih kompeten dan menguasai setiap teknik masakan yang telah diajar. Latihan praktikal yang akan berlangsung selama 2 minggu ini bertujuan untuk memberi pelajar masa yang mencukupi untuk membiasakan diri dengan teknik masakan yang betul. Tambahan pula, kedua-dua kelas teori dan praktikal
sangat penting untuk memastikan para pelajar dapat pemahaman secara teori dan praktikal. Hal ini kerana kedua-dua kelas tersebut amatlah berkait rapat kerana dengan pemahaman teori sahaja tidak cukup untuk memastikan pelajar tidak berasa kekok ketika di dapur. Manakala, meskipun seseorang pelajar itu cekap menggunakan barang di dapur namun tanpa pengetahuan teori yang betul, tidak dapat menjamin hasil masakan yang sangat bagus. Aktiviti 4 pula merupakan fungsi pengurusan dalam operasi. Perannya ialah selain daripada mempelajari tentang teori dan praktikal di dapur, para pelajar perlulah mengambil tahu tentang selok-belok pengurusan operasi kulinari yang merangkumi perancangan, pengawalan dan pelaksanaan aktiviti kulinari. Proses ini sangat signifikan bagi pelajar yang berminat untuk melanjutkan kerjaya dalam bidang ini kerana dapat memberikan pemahaman mendalam tentang fungsi-fungsi pengurusan seperti perancangan menu, pengiraan stok bahan mentah, penyediaan makanan, pengawalan kualiti dan pengurusan kewangan. Misalnya, seseorang usahawan dapat pendedahan awal mengenai pengiraan stok bahan mentah sejak awal. Oleh itu, dia bertindak untuk mengelakkan sebarang malapetaka yang menyebabkan stok bahan mentah yang berlebihan sehingga rosak akhirnya menggunakan kerugian. Seterusnya, melalui kelab praktikal, para pelajar dapat memupuk kemahiran pengurusan dengan lebih cekap kerana kelab ini dapat memberi peluang kepada pembangunan kemahiran, pengurusan seperti perancangan jadual kerja, pengurusan kerja dan pemantauan prestasi operasi kulinari. Manakala rasionalnya, kelab kulinari membantu pelajar untuk mengetahui fungsi pengurusan dalam operasi dalam berbagai aspek. Oleh itu, sesi pengenalan kepada pengurusan operasi, para pelajar dapat memahami aspek pengurusan operasi penting untuk mematuhi kelab kulinari berfungsi secara efisien dan cekap. Ia melibatkan pengetahuan tentang pengurusan stok, perancangan menu dan operasi dapur yang efektif. Selain itu, para pelajar juga dapat memahami bagaimana mengurus operasi-operasi dapur dengan baik kerana ia mampu menjadi kunci kejayaan dalam industri kulinari. Dari segi faedahnya, para pelajar akan terlatih dengan mempertingkat produktiviti, mengurangkan pembaziran dan meningkatkan kualiti hidangan. Pengurusan stok yang cekap dapat mengurangkan kos dan membantu memastikan ketersediaan bahan yang diperlukan. Malah, pemahaman tentang perolehan bahan juga penting untuk mengekalkan kualiti dan kesinambungan operasi kulinari. Akhir sekali, para pelajar juga dapat menikmati penggunaan teknologi dalam pengurusan operasi. Kemajuan teknologi dapat membantu meningkatkan kecekapan operasi. Pemahaman tentang penggunaan perisian pengurusan dapur, sistem pesanan dan teknologi lain boleh memberikan kelebihan berkompetitif dalam industri kulinari. Kesimpulannya, dengan memberi perhatian akan tujuan kelab kulinari pada pemahaman pengurusan operasi, para pelajar dapat membina asas-asas pengetahuan dan kemahiran yang penting dalam menyertai dan berjaya dalam kelab kulinari. Balik kepada aktiviti seterusnya. Aktiviti yang kelima adalah kepimpinan pada tahap penyeliaan. Aktiviti ini dapat meningkatkan sifat atau kemahiran kepimpinan dalam diri para pelajar. Hal ini kerana ia dapat memberi peluang kepada ahli-ahli untuk mengembangkan kemahiran kepimpinan khususnya dalam konteks penyeliaan. Kelab ini juga bertujuan untuk membantu ahli-ahli memahami dinamik dalam pasukan dan keperluan kulinari. Seterusnya, platform yang luas dan sesuai untuk para pelajar meningkatkan kemahiran penyeliaan dalam konteks persekitaran kulinari. Kelab kulinari ini merupakan platform yang luas dan sesuai untuk para pelajar meningkatkan kemahiran penyeliaan dalam konteks persekitaran kulinari. Melalui kelas praktik yang disediakan, para pelajar dapat mengaplikasikan konsep-konsep kepimpinan dan dalam pengalaman amali untuk aktiviti kulinari. Kelab ini juga dapat membantu para pelajar mengembangkan kecekapan dalam pengurusan dapur sekaligus mendorong inovasi dan kreativiti dalam penyediaan hidangan. Rasionalnya di sini adalah dapat memahami dan mengamalkan prinsip-prinsip kepemimpinan. Para pelajar dapat menjadi pemimpin yang efektif dalam dunia kulinari. Aspek kerjasama pasukan juga merupakan kunci kejayaan, sebagaimana pemimpin bekerjasama dengan pasukan untuk memberi manfaat kepada ahli-ahli lain. Seterusnya adalah
kepimpinan yang efektif adalah kunci untuk mencapai kecekapan dalam pengurusan ini seperti pengurusan stok, perancangan menu dan pengorganisasian pasukan. Seterusnya, aktiviti seterusnya sistem 3K dalam masakan. 3K bermaksud kebersihan, keselamatan dan kesihatan. Sistem 3K ini tidak lengkap sekiranya kekurangan satu atau sebaliknya. Apabila pelajar menerapkan sistem kebersihan, maka mereka dapat mencegah penyakit yang tidak diingini berlaku daripada tersebar dan kualiti makanan juga turut dijamin. Dari sini, sistem kebersihan sangat berkait rapat dengan keselamatan dalam sesuatu makanan. Rasionalnya dalam aktiviti ini adalah kekemasan adalah aspek penting dalam industri makanan untuk memastikan makanan yang dihidang adalah selamat dan berkualiti tinggi dan juga melibatkan ahli kelab dalam aktiviti pendidikan dan kesedaran dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang impak amalan makanan terhadap persekitaran dan masyarakat. Oleh itu, apabila mereka mengamalkan sistem 3K dalam kehidupan seharian, pelajar dapat menjadi duta untuk amalan makanan lestari di kalangan orang sekeliling atau masyarakat. Aktiviti ketujuh ataupun aktiviti yang terakhir adalah program memasak bersama komuniti. Apabila kita membuat program memasak bersama komuniti, pelajar dapat menimba pengalaman baru dan meningkatkan kebolehan pelajar kelab kulinari di sekolah. Ia juga dapat memupuk aspek penyelidikan dan inovasi dalam dunia kulinari. Contohnya, mencipta hidangan baru atau mencuba resepi tradisional dengan pendekatan yang inovatif. Program ini juga dapat mendedahkan ahli kelab kepada pelbagai jenis makanan dari pelbagai budaya. Ahli kelab juga berkesempatan untuk menerima pendidikan kesihatan makanan melalui pembelajaran praktikal dan berkongsi maklumat berkaitan pemilihan dan penyediaan makanan yang sihat. Rasionalnya adalah dapat memberi peluang kepada ahli kelab dan komuniti untuk belajar dan meningkatkan kemahiran memasak mereka. Aktiviti berkumpul dan bekerjasama seperti memasak bersama dapat mencipta suasana yang mesra dan meningkatkan hubungan sosial di kalangan peserta. Sifat kebersamaan yang terjalin tersebut dapat membantu mencipta masyarakat yang lebih bersatu padu. Seterusnya, program ini boleh menjadi platform untuk perkongsian maklumat dan tips pemakanan sihat, kaedah penyediaan yang baik dan cara memilih bahan-bahan berkualiti. Hal ini boleh memberi kesedaran kesihatan kepada komuniti setempat. Gotong royong ataupun program memasak bersama komuniti ini dapat memupuk nilai-nilai kerjasama dan tanggungjawab terhadap satu sama lain. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada organisasi pengalaman pembelajaran. Di dalam organisasi pengalaman pembelajaran ini terdapat 12 perkara iaitu bersamaan 15 minggu yang mana setiap minggu aktivitinya adalah berlainan. Okey, yang pertama, mesyuarat agung kelab kulinari. Tujuan aktiviti ini dilakukan adalah untuk sesi suai kenal dan pemilihan jawatan kuasa tertinggi dan ahli jawatan kuasa biasa serta memberikan pendedahan secara am tentang aktiviti yang akan dilakukan dalam kelab kulinari ini. Baiklah, seterusnya kepada pengenalan kelab kulinari. Pengenalan kelab kulinari ini bertujuan untuk memberikan pendedahan tentang teori berkaitan kulinari dan
penerangan modul aktiviti yang akan dilakukan sepanjang tempoh pembelajaran dalam kelab kulinari ini. Seterusnya, sistem 3K dalam masakan. Okey, sistem 3K dalam masakan ini bertujuan untuk memberikan pendedahan kepada kebersihan, keselamatan dan kesihatan dalam bidang masakan makanan. Dan yang seterusnya, latihan memasak iaitu berfokuskan kepada teknik asas yang mana ianya bertujuan untuk mendedahkan dan melakukan teknik asas dalam masakan. So, supaya pelajar boleh berjinak-jinak untuk memegang pisau, menggoreng ikan dan sebagainya sebagai permulaan kepada kelab ini. Pada minggu kelima akan dijalankan aktiviti seni kulinari iaitu berfokus kepada dekorasi dan penyediaan makanan. Tujuannya adalah untuk mempelajari seni dalam mendekorasi susunan makanan dan pemilihan pinggan serta set cutlery yang sesuai mengikut jenis makanan yang dihidangkan dan tata cara dalam penyediaan makanan. Pada minggu ke-6 pula kita anjurkan latihan memasak iaitu kategori masakan tempatan iaitu objektif kepada latihan ini adalah untuk memperkenalkan pelajar dengan masakan-masakan tempatan kita. Seterusnya, latihan pada minggu ke-7 adalah latihan memasak masakan barat. So, objektif dia adalah sama seperti minggu ke-6 yang mana kita ingin memperkenalkan masakan barat dan ataupun budaya masakan negara luar. Seterusnya, pada minggu ke-8 adalah pengenalan kepimpinan pada tahap penyeliaan. Baiklah, tujuan modul ini dirangka adalah untuk meningkatkan kemahiran kepimpinan pelajar dalam konteks penyeliaan pengurusan dapur. Seterusnya, pada minggu ke-9, kita menganjurkan latihan masak iaitu pastry yang mana bertujuan untuk mempelajari dan mengenali jenis pastry seluruh dunia. Tak kisahlah dari pastry dari segi tempatan ataupun luar negara. Dan pada minggu ke-10, latihan memasak iaitu kepada gubahan dan ukiran buah. Perkara ini dijalankan adalah untuk meningkatkan daya kreativiti dan inovasi pelajar dalam mengukir dan mengubah buah mengikut cita rasa mereka sendiri. Dan pada minggu ke-11 pula akan dijalankan pengenalan tentang fungsi pengurusan dalam operasi. Fungsi pengurusan dalam operasi ini bertujuan adalah untuk pelajar belajar cara bagaimana untuk mengelolakan pengurusan makanan, pengenalan makanan, kos bahan mentah, pengurusan wang dan sebagainya. Dan pada minggu terakhir iaitu minggu ke-12 akan dijalankan program memasak bersama komuniti. Program ini adalah bertujuan untuk pelajar mengaplikasikan kesemua teori dan latihan yang telah mereka pelajari sebelum ini. Program memasak bersama komuniti ini adalah program di mana untuk mengeratkan hubungan silaturahim antara pelajar, pihak sekolah dan masyarakat setempat. Program memasak bersama komuniti ini juga bertujuan untuk meningkatkan keyakinan pelajar dalam menguruskan program. Seterusnya, kita beralih kepada aspek dalam organisasi pengalaman pembelajaran. Dalam organisasi pengalaman pembelajaran ini terdapat 5 aspek yang ingin saya ketengahkan iaitu skop, penyepaduan, keseimbangan, kesinambungan dan urutan. Okay. Baiklah, daripada segi skop, menerusi aspek isi kandungan terhadap kepelbagaian aktiviti masakan yang dipelajari bagi setiap ahli. Contohnya, teori memasak, teknik memasak, pengenalan makanan, pengurusan operasi makanan, sistem 3K dan kepimpinan dalam pengurusan penyediaan. Daripada aspek penyepaduan pula, penyepaduan dalam konteks pembelajaran dapat dikaitkan dengan aktiviti kelab dengan silibus seperti SRT dan kemahiran hidup. Dan penyepaduan dalam konteks kehidupan pula dapat dilihat melalui interaksi bersama masyarakat menerusi program komuniti. Okey, daripada aspek urutan pula, kelab kulinari mempunyai urutan tahap iaitu tahap rendah dan tahap tinggi.
tahap rendah, ianya berfokus kepada teori, teknik, pengenalan dan keselamatan makanan. Dan pada tahap tinggi pula, latihan amali memasak, pengurusan kewangan dan program komuniti. Hal ini adalah untuk memberikan gambaran secara umum untuk pelajar memahami alur aktiviti kelab yang bakal dilakukan. Okey, baiklah, daripada segi keseimbangan pula, ianya memberikan pada penekanan konsep Cherry iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Okey, daripada segi jasmani dan rohani dapat kita lihat daripada pemerkasaan program komuniti yang mana menggunakan tenaga dalam menguruskan program dan adab semasa berinteraksi bersama masyarakat setempat. Daripada segi emosi dan intelek pula dapat dilihat semasa latihan memasak dalam gubahan dan ukiran buah yang mana pelajar perlu bijak dalam mendekorasi serta bersabar ketika dalam proses ukiran buah. Seterusnya, aspek kesinambungan. Aspek kesinambungan bertujuan untuk mengilap lagi kemahiran pelajar dan melatih sifat kepimpinan dalam mengendalikan program. Kalau kita tengok daripada program komuniti, pelajar akan dapat mengaplikasikan kemahiran dan pengetahuan mereka dalam ilmu kulinari yang telah mereka pelajar daripada minggu-minggu sebelum ini. Dan mereka juga akan mengajar komuniti setempat berkaitan teknik dan cara pengendalian makanan yang sebenarnya. Contohnya yang kita boleh dapat lihat seperti mengajar pihak komuniti dengan teknik ukiran buah dan pastry. Seterusnya saya akan menyambung berkenaan dengan pendekatan penilaian pelajar, di mana kelab kulinari ini seperti mana kelab-kelab yang lain juga memerlukan satu sistem penilaian pelajar yang bersifat holistik supaya keadaan pelajar itu ataupun ahli kelab dapat dinilai sebaiknya oleh guru. Terdapat beberapa kaedah yang digunakan untuk menilai pelajar-pelajar yang mengikuti kelab ini, iaitu pertama melalui kehadiran ke perjumpaan kelab sebanyak 30%, latihan memasak secara berkumpulan sebanyak 30%, kuis sebanyak 15%, dan penilaian individu serta markah bonus sebanyak 25%. Sedikit penerangan berkenaan dengan kaedah-kaedah penilaian, peratusan penilaian yang diberi ini. Pertama adalah kehadiran ke perjumpaan kelab sebanyak 30%. Apa tujuan kehadiran diambil kira dan diberi markah adalah untuk menggalakkan kehadiran ahli kelab serta memastikan komitmen ahli kelab dapat berterusan sehingga ke perjumpaan yang terakhir. Seterusnya, juga sebanyak 30% markah datang daripada latihan memasak secara berkumpulan, di mana pemarkahan ini diberikan berdasarkan penilaian terhadap kerjasama sesama ahli kumpulan serta kejayaan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Penilaian yang dibuat ini akan dibuat pada latihan-latihan tertentu, iaitu latihan memasak masakan tempatan, latihan memasak masakan barat, latihan memasak pastry, serta latihan gubahan buah, di mana latihan-latihan ini akan dinilai prestasi mereka secara berkumpulan, di mana mereka akan dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil dan akan dinilai dari sudut kerjasama, kemahiran komunikasi dan sebagainya. Seterusnya adalah kuis yang memberikan jumlah peratusan penilaian sebanyak 15%. Kuis dibuat dalam dua bentuk, iaitu kuis objektif serta soalan respon terbuka. Kuis ini akan dilaksanakan sewaktu kursus-kursus ataupun perjumpaan yang melibatkan teori, iaitu sebanyak 3 kali perjumpaan, yang mana pengisian perjumpaan pada minggu tersebut adalah melibatkan teori. Tujuan diadakan kuis seperti ini adalah untuk merangsang daya fikir ahli kelab. Ini adalah konteks untuk soalan respon terbuka serta meningkatkan kefahaman terhadap tajuk yang diajar secara teoretikal, iaitu soalan berbentuk kuis objektif, supaya mereka lebih fokus dan mereka berjaya untuk mendapat sesuatu, mendapat objektif-objektif tertentu dalam penilaian ini.
Manakala yang terakhir adalah penilaian individu dan markah bonus, di mana penilaian ini merupakan penilaian guru secara peribadi terhadap keupayaan ahli kelab secara individu. Ini meliputi kemahiran komunikasi, kemahiran kerjasama, komitmen yang tinggi di dalam kelas dan sebagainya. Semanakala markah bonus pula, dalam 25% ini juga ada peratusan-peratusan khusus untuk markah bonus, di mana markah bonus ini dapat diberikan kepada ahli-ahli yang menjadi AJK Club. Contohnya menjadi pengerusi kelab, setiausaha kelab, ahli jawatan kuasa kelab dan sebagainya, serta ahli-ahli yang berkomitmen, mempunyai komitmen yang tinggi apabila guru bertanya di dalam kelas ataupun instruktor bertanya di dalam kelas, mereka adalah orang yang aktif di dalam kelas, aktif berpartisipasi dalam aktiviti-aktiviti kelab. Mereka-mereka ini akan diberikan markah bonus oleh guru-guru penasihat kelab yang mana menjadikan mereka supaya mereka ini lebih berkomitmen untuk mengikuti ahli kelab.